Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi yang ceria ini, 1 hari bulan Oktober 2021 bersamaan dengan 24 Safar 1443, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut, insya-Allah sambungan kita bermula ayat 53. Ayat 53 surah Al-Ankabut, surah yang ke-29, juzuk yang ke-21. Surah Al-Ankabut, insya-Allah perbincangan kita tentang golongan kafir tak sabar-sabar dia minta azab. Allah SWT juga menggalakkan umat Islam yang duduk di kawasan yang tidak baik, yang ditindas, supaya berhijrah dan semua kita akan merasai mati. Itu di antara isi kandungan ayat yang akan kita bincangkan dalam siri ini, insya-Allah. Ayat kita bermula 53, berakhir dengan 59. Ayat dia pendek ya, pendek ayat, tak panjang sangat. 53, 59. Jadi para jemaah sekalian, bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 861. Mari kita baca ayat dulu, kemudian kita pergi kepada perbincangan ayat ini, insya-Allah. Ayat 53 surah Al-Ankabut. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Kita berhenti setakat dulu. Balik semula kepada ayat kita. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ.
wa yasta'jilunaka bil azab, dan mereka, siapa mereka? Ay yatlubu minka musyriku qaumika ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah cerita kepada kita apa yang berlaku kepada puak-puak Quraisy dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta apa? Bil azab, menyegerakan kedatangan azab yang dijanjikan itu. Lama dah ni Muhammad duk cerita azab, cerita neraka, cerita bangkit semula, cerita saja ni. Pok mari. Dia punya kerah kepala kesombongan puak-puak Quraisy. Dah lah tak mau beriman, mencabar pula. Bawa mari mak. Kalau orang Kelantan kata, bos saya serabut aku duduk dengar cerita ni, lama dah ni. Ataupun bahasa netizen hari ni, retorik. Dia panggil retorik. Retorik ni mana? Cerita sama ya, cerita itulah diulang-ulang. Kelantan kata, cerita tula ya mu ni. Cerita tula. Itu dia panggil retorik. Mana cerita? Bawa mari azab. Dia punya sombong, angkuh. Allahu Akbar. Mari minta azab. Dalam surah Al-Anfal ayat 32, Allah gambarkan cerita mereka. Wa iz qalu Allahumma in kana hadha huwal haqq min 'indika fa'amtir 'alaina hijarat minas sama' aw i'tina bi'azabin alim. Dia cabar Tuhan. Kalau betul ni agama ni hak Tuhan, bawa mari hujan dari batu dari langit, ataupun bawa marilah azab apa-apa. Tak percaya, orang tak percaya yang boleh cakap macam ni. Orang percaya tak berani bercakap walaupun mereka degil, mereka kerah kepala, mereka tidak taat, tapi mereka tidak akan cabar. Sebab dia tahu ini sangat bahaya cabaran ini. Jadi jangan duk cabar, kalaulah tak mau pun diam ataupun tak buat. Dalam surah Yasin ayat 48 juga Allah sebut wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Bila janji ni? Kalau betul buat mari. Ini ayat-ayat yang Allah gambarkan cabaran-cabaran geng-geng kerah kepala tak mau menerima dakwah Nabi, mereka cabar pula. Baik, Allah jawab kepada cabaran mereka. Walaula ajalum musamman laja'ahumul azab. Allah kata apa? Walaula ajalum musamma. Dan kalau tidaklah kerana adanya tempoh yang ditetapkan. Kalau kita tidak ada tempoh yang Allah Ta'ala ada tetapkan, setiap kaum ni bila akan dibinasa, bila akan dihancurkan, bila ke azab akan menimpa mereka, semua sudah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla fi kitabin, dalam Lauhil Mahfuz sudah tetap. Orang ni tempoh dia berapa tahun, yang ni berapa tahun, sudah ada dia punya plan, strategi. Tuhan kata kalau tidak ada tempoh ditetapkan, tentulah azab itu akan datang menimpa mereka. Mu tak usah duk minta lah. Kalau bila je aku nak jatuhkan azab, kena kamu. Jangan duk minta-minta, jangan cuba tunjuk berani. Allahu Akbar. Jadi kata Syekh Al-Biqai rahimahullah, yaj'aluna ta'akhkhur. Mereka jadikan lewatnya datang azab itu menunjukkan pembohongan. Salah satu daripada evidence bohongnya Nabi ni tak mari azab. Masalahnya kalau azab datang, matilah puakmu. Tak hidup dah, tak ada siapa hidup dah. Khususnya dipanggil azabul istisal. Kita ada juga azab umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, azab juz'i. Mana azab sudut ni, kena sini tak kena sini. Tapi umat dulu dia panggil azab istisal. Kalau kena azab daripada umbi sampai ke pucuk. Kompai aku semua sekali mati. Macam kaum Lut, Samud, Ad,
Firaun dan geng-geng dia mati belaka. Azab umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dengan sifat anugerah Allah kepada kita, sebagaimana dalam hadis Nabi kata, innama ana rahmatun muhdah, sesungguhnya aku ini anugerah, rahmat yang Allah anugerahkan kepada kamu. Jangan duk cabar kak, jangan duk minta kak benda-benda yang Tuhan tak mari lagi ni. Sabar dulu. Patutnya kalau dia, iyalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tak dapat hidayah. Sepatutnya dia bukan minta azab, dia minta hidayah. Muhammad, kalau betul lah dakwahmu ni, doalah dengan Allah biar buka hati kami, baru nampak ada sifat nak menerima ni. Mana ada. Buat mari lah. Ayat cabar, mencabar sentiasa. Na'udzubillah. Kata di para ulama, haula yasta'jiluna bil azab, dia minta je, dia bukan nak azab, dia cabar supaya Nabi tunjukkan azab. Ya yasta'jilunahu tahaddiyan. Bahasa Arab kata tahaddi, mana mencabar, challenge. Dia bukan nak azab, dia tahu kalau azab datang. Dia pun tengok rihlatus syita' wasai, bagaimana kaum Samud sudah binasa, tahu dia. Orang cerita turun temurun cerita tu, tapi kata orang minta tu nak cabar, bukan minta tu nak sungguh. Kata Imamul Mawardi, ana sebenarnya kalaulah dalam kitab tu dia sebut, kitab yang saya baca dinukil nama direct, kita akan sebut kata imam, kata orang. Tapi ada kalanya waqila, kitab pun tak sebut, maka ana akan sebut kataan berkata ulama. Sebab saya tak boleh nak sebut siapa mereka itu, ataupun dengan riwayat-riwayat yang tidak begitu jelas. Kalau kita nisbahkan perkata ini kepada ulama salaf contohnya, kalau dia tak kata, macam mana saya nisbah pada benda yang orang tak kata, walaupun perkataan itu baik. Maka lebih baik kita kata berkata ulama daripada kita sebut nama dia yang kita tak pasti sanad dia. Itu sebab ada setengah jemaah tanya, kenapa Abu Anas banyak guna perkataan berkata ulama. Itu metod dia punya metod ataupun cara kita. Kalau ada nama saya sebut. Macam ini. Qala al-Mawardi rahimahullahu taala. Wa yasta'jilunaka bil azab, di sini mereka cepat nak minta azab. Sebab apa? Ada dua sebab. Annasti'jalahum lahu syiddatu inadihim. Mereka minta tu bukan nak azab, tapi nak menyatakan betapa kerah kepalanya puak-puak Abu Jahal dengan geng-geng Pak Abu ni nak lawan Nabi SAW. Satu. Sebab yang kedua, permohonan azab ini istiza'uhum, mereka macam perli, main-main dengan Nabi. In kana hadha huwal haq fa'amtir. Kalau betul, hujan, buat mari. Itu dia bukan nak azab, dia cuba mencabar Nabi SAW supaya bawa azab. Baiklah puak kafir, sabar sekejap. Allah kata, aku ada tempoh. Mengapa Allah Ta'ala beri tempoh? Mengapa Allah Ta'ala beri tempoh kepada mereka? Kata di para ulama tafsir, dia kata sebab Allah nak bagi peluang. Allah beri tempoh untuk diberi peluang, mudah-mudahan ada di kalangan mereka yang beriman. Ini anugerah khas daripada Allah kepada siapa? Kepada siapa? Kepada umat rahmatan lil alamin. Kamu pergi sekejap, tempohnya sudah ada. Kalau tidak, mati je. Kita hari ini jangan cuba nak cabar. Allah bagi tempoh, kita pula gopoh. Jangan. Sabar dulu. Mana Allah Ta'ala beri. Dan Alhamdulillah, dengan sifat penangguhan hukuman itu, berapa ramai di kalangan Quraisy yang kerah kepala, yang tak dengar kata. Ada pun yang setengahnya pak turuk je. Bukan. Dia tak lawan pun Nabi. Tak ada sejarah dia lawan Nabi. Tapi dia tak ikut. Dia ikut Abu Jahal. Tapi dengan tempoh yang ada, matinya Abu Jahal, bapak-bapak Abu yang bengkel-bengkel yang sudah mati, ramai yang masuk Islam. Kita kata Alhamdulillah.
rahmat Allah Ta'ala ke atas umat ini diberi ruang dan peluang. Kita pun bila Allah Ta'ala beri ruang dan peluang, ambillah peluang. Allah panjangkan umur kita. Dulu zaman muda dulu kita lara nak kejar dunia kita kejar. Ada yang dapat sedikit, ada yang dapat banyak sikit, ada yang biasa-biasa je. Sekarang ni dulu kita sibuk dengan kerja, sekarang ni sudah pencen contoh. Habis apa yang kita nak kejar lagi selain daripada kejar keredaan Allah Azza wa Jalla, kita syukur pada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, bila dah dapat pencen, syukur pada Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala beri ruang dan peluang untuk kita menambahkan ilmu dan ketakwaan kita kepada Allah. Bukan makna waktu kerja tak ada takwa, saya tak kata. Jangan tafsir ayat yang orang tak kata. Cuma sekarang ni masa lebih banyak. Peluang nak duduk di masjid daripada subuh sampai ke syuruk ada. Mungkin dah kita pencet anak kita sudah besar, mereka sudah pergi sekolah, ada asrama contohnya. Alhamdulillah peluang besar. Kita tunggu daripada solat subuh sampai ke isyraq, syuruk, melipasi 15 minit, setengah jam lepas syuruk kita solat 2 rakaat duha. Barulah kita balik, sambil balik tak payah sibuk-sibuk. Alhamdulillah kedai sarapan pagi banyak di tepi jalan. Tak mau makan di kedai, beli tapau balik, makan di rumah lebih baik kan. Alhamdulillah. Kita kata ruang dan peluang. Allah Ta'ala bagi ruang dan peluang kepada Quraisy. Alhamdulillah ramai. Buktinya yang masuk Islam pada hari pembukaan kota Mekah, Nabi datang dari Mekah dengan 10,000 tentera. Selepas daripada itu tentera ke Hunain 12,000, meningkat 2,000 tentera. Itu tentera. Yang wanita-wanita, yang kanak-kanak tak ikut pergi berperang, berapa ramai lagi? Kita kata alhamdulillah, ini nikmat Allah Ta'ala anugerahkan dengan sebab penangguhan. Baik. Tuhan kata apa? Wala ya'tiyannahum baghtah. Tuhan kata ingat. Tentulah azab itu akan datang menimpa mereka kalau tidak ada tempoh tadi. Dan azab itu tetap akan datang menimpa mereka baghtah, secara mengejut. Dia mari selalu. Wahum la yash'urun. Sedang mereka tidak menyedari kedatangan azab itu. Jadi kalau kita tengok zahir ayat ini menunjukkan di dunia. Duduk di dalam tempoh dunia, dia datang baghtah. Berapa ramai kita tengok zaman kita gini. Orang duk mandi-manda, duk mabuk arak, tiba-tiba bergulung mari mari ayat tsunami. Mati habis. Orang sedang duk buat macam ni, tiba-tiba runtuh tanah mari. Sekarang ni pula istilah yang baru tular ni, kepala air pula. Maknanya kalau Tuhan nak jatuhkan, cepat, segera dia berlaku. Allahul musta'an. Baiklah para jemaah sekalian, ayat ini menyuik perasaan kita supaya sentiasa bersedia dengan persiapan yang rapi untuk bertemu dengan Allah pada bila-bila masa. Ini dalam masa 2-3 hari ini saja. Sahabat-sahabat kita ada yang muda mati, ada yang sudah tua, ada yang Allahu Akbar. Kita nampak sangat. Al-mautu aqrabu min syiraki na'lihi, sebagaimana dalam kata syair yang kita baca baru. Kematian tu lebih hampir daripada tali kasut kita di kaki. Maknanya dekat sangat. Sekarang ni kematian Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sangat dekat. Tuan-tuan ambillah perhatian kedatangan COVID ni. Tak usah duk teori-teori lah. Memang orang mati. Hari-hari kita nampak, kita tengok. Angka kematian tepat ke tak tepat sudah ada. Kematian tu sudah nampak. Maka persiapan kita al-bidarul bidar, dalam bahasa Arab, segera buat persiapan kerana mati itu akan datang. Baiklah. Kita pergi pada ayat 54. Yasta'jilunaka bil azab wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Mereka meminta kepada kamu menyegerakan kedatangan azab itu.
Jadi azab hak dia minta tu bila atas dunia. Mereka juga ada kalanya diazab, ada kalanya mati begitu ya, tak kena azab. Azab atas dunia tak kena, tapi azab di kubur bermula. Allah kata apa? Wa inna jahannam, padahal sungguhnya neraka Jahannam tetap akan meliputi orang-orang yang kafir. Mana kalau andai kata mereka lepas atas dunia, selamat atas dunia ni, dia tak selamat di akhirat. Masuk dalam kubur nanti tak selamat dia akan kena. Itu dia panggil jangan duduk berani sangatlah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan kepada kita ayat 55 bagaimana cara kaifiyatu ihatatil azab. Bagaimana cara azab itu meliputi semua orang yang degil, yang kerah kepala, yang tak dengar kata. Bagaimana? Tengok ayat 55. Yauma yaghshahumul azabu min fawqihim. Pada hari azab itu menutupi mereka dari sebelah atas mereka. Dari atas mari. Yaghsha min mana atas ni hujan batu ke, hujan lebak ke, petir ke, itu mari daripada atas. Wa min tahti arjulihim, dan juga dari bawah kaki mereka berlakunya tenggelam dalam bumi ke, gempa bumi ke, banyak jenis-jenis yang sudah berlaku. Na'udzubillah min ghadabillah. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada kemurkaan Allah. Dalam surah Al-A'raf Allah gambarkan lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash. Al-A'raf ayat 41. Jadi maknanya azab itu meliputi. Kerana itu Nabi SAW ajar kepada kita, doanya kita baca sentiasa. Tuan-tuan ingat doa, jangan lupa doa yang kita nombor 20 ni. Nombor 20 zikir pagi, zikir petang ini yang nombor 20. Dalam zikir yang warna purple ni nombor 14. Saya bagi semangat sangat nak kepada pelajar-pelajar para jemaah ni. Kita sama nombor 14 yang buku ni. Nombor 14 sebab apa? Sebab penerbit dia pisah. Ini zikir daripada Quran, zikir daripada hadis. Yang dalam buku ni kita direct pakai nombor straight. Jadi di antara doa Nabi ajar dalam zikir ni, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Minta selamat di dunia akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini. Minta selamat dunia agama aku. Dunia aku. Wa ahli, keluargaku. Wa mali, harta bendaku. Kenapa tuan-tuan tak nak baca lagi? Allahu akbar. Allahumma astur aurati. Ya Allah, tutuplah keaifanku. Wa amir rawati, amankan ketakutanku. Allahumma hfazni, berasal kepada ayat ini. Allahumma hfazni min bayni yada, dari depan. Wa min khalfi, belakang. Wa an yamini, dari kanan. Wa an shimali, dari kiri. Wa min fawqi, dari atas. Wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Aku minta perlindunganmu ya Allah daripada datangnya bala dari bawah. Dia bagi ayat zikir ni komprehensif. Tuan-tuan ambil zikir ni, baca. Mana-mana pelajar yang belum dapat, saya minta dengan admin kita, insya-Allah kita akan hantar zikir ni. Ada orang komen dia kata, Ustaz zikir ni jauhilah, saya tak pandai terjemahan. Tidak masalah. Zikir yang sama, yang zikir pagi yang sama ini ada dalam kitab Perisai Muslim yang memang bahasa tulisan Romi. Kita akan bagi dua-dua sekali, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, baca. Tengok. Ayat ni Allah Ta'ala sebut min fawqihim wa min tahti arjulihim wa yaqulu zuqu ma kuntum ta'malun. Dan malaikat yang melakukan azab tadi, bawa azab, akan berkata kepada mereka yang kerah kepala, zuqu, rasalah kamu balasan apa yang telah kamu kerjakan. Minta sangat dulu ya. Sekarang sudah dapat. Ambil.
Rasalah. Boleh lah tu, nak ke? Begitulah ayat-ayat dia panggil ayat perli sarkastik daripada malaikat. Dah rasa dah. Zuqu, rasa. Allahu akbar. Baik, para pelajar sekalian, kita pergi pada ayat 56. Ayat 56, ya ibadina. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. Wahai hamba-hambaku. Allah Ta'ala khitab kepada hamba dia. Semua kita ni hamba Allah. Tak kira lah yang betul-betul dengar, yang kerah kepala pun, itu dia panggil hamba Allah. Tapi dalam ayat ini, Allah khitab kepada nauk khas daripada hamba dia, kerana hamba ni je yang dengar kata, yang ikut arahan. Siapa dia? Ya ibadiyallazina amanu. Wahai hambaku yang beriman. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, kita orang beriman kena dengar. Allah kata apa? Inna ardi wasi'ah. Sesungguhnya bumiku adalah luas untuk kamu bebas beribadat. Fa iyaya fa'budun. Oleh itu, di mana saja kamu dapat berbuat demikian, maka hendaklah kamu ikhlaskan ibadat kepadamu, ibadat kamu kepadaku. Di mana saja kamu ada, ibadat. Tengok nota 1367. Pada masa orang-orang Islam diganggu dan dihalang daripada menjalankan agamanya, maknanya orang lemah-lemah, duduk di bawah negeri, bawah pemerintahan kafir, duduk di bawah negeri kafir. Bagaimana cara? Allah ajar kepada sini. Kamu lemah, dihalang dan diganggu daripada menjalankan ibadat, Allah Ta'ala menyeru hambanya, hei orang-orang yang Islam, mengizinkan mereka keluar berhijrah, supaya mereka dapat beribadat kepada Allah Ta'ala dengan bebas dan aman dari sebarang ancaman. Para jemaah sekalian, munasabah ayat ini, kata di para ulama Islam, anna Allah Ta'ala lamma zakara halal musyrikin. Ayat-ayat yang lepas kita sudah baca, kita sudah dengar kedudukan orang kafir. Dan juga kedudukan khas ahlul kitab. Ada yang beriman, ada yang kerah kepala. Sehingga Allah ajar kepada kita untuk mujadalah, bermunazarah, berdebat, berhujah dengan ahlul kitab. Dua-duanya wa jama'a mahum fil inzar, yang kafir total, yang kafir ahlul kitab, Allah Ta'ala kumpulkan dua-dua, diberi amaran dan menjadikan mereka yang degil tak mau beriman itu min ahli nar. Maka mereka juga telah menekan orang Islam. Ayat ini memberi peringatan kepada orang Islam, di mana tempat yang kamu tak mampu beribadat, tinggalkan tempat itu, hijrah ke negeri lain. Ya ibadiyallazina amanu. Wahai hamba-hambaku yang beriman, andai kata kamu duduk di sebuah negeri, tak boleh nak beribadat. Aku dengar mau ibadat baca Quran ke, sebut Islam, tembak, pancung, penjara seumur hidup. Sebagaimana yang berlaku di sebahagian negara komunis yang tak percaya kepada Tuhan. Saya tak nak sebutlah nama-nama. Tuan-tuan boleh tengok dalam berita-berita dunia bagaimana sahabat-sahabat kita yang ditindas, yang diunanya, yang diancam, bagaimana Allah kata apa? Kalau kamu tak mampu nak beribadat di situ, inna ardi wasi'ah, bumi aku luas lagi atas dunia ni. Fahajiru, tinggalkan bumi itu. Jangan duduk di situ. Lalu duduk apa buat situ lagi? Jangan tunggu situ. Saya tak nak solat sini. Jangan. Ada juga orang cuik. Dia kata, Ustaz, Abu Anas, tu
baru ni 4 bulan kita tak boleh pergi masjid. Kena hijrah ke? La. Masjid yang ditutup kepada ramai, tapi kita nak ibadat, kita nak solat, kita nak zikir, kita nak baca Quran, kita nak bertadabur pagi-pagi, tak ada siapa larang. Nah, itu berbeza. Yang dikatakan larang kena hijrah tadi, kenapa? Kenapa? Langsung tak boleh. Nah, jangan kiyahlah Covid ni dengan komunis. Dia panggil berat juga kiyah Covid ni, komunis pun letih juga kita dah. Nanti penat pula saya nak menjawab kepada pihak pejabat agama. Apa Abu Anas cakap? Sekarang ni tuan-tuan, kita kena berhati-hati, terutama sekali pendakwah-pendakwah yang admin dia duk main potong video masuk TikTok ni, banyak menimbulkan keraguan kepada orang. Dia bukan menerangkan, dia menakut-nakutkan orang dan mencelarukan orang. Ini bahaya sekali. Ini banyak soalan-soalan yang datang kepada kita ni hasil daripada video-video pendek yang duk main oleh beberapa admin, duk potong kat ayat tak habis ataupun cerita tak betul. Allahul musta'an. Baiklah, macam-macam versi ada. Polis pun penat dah. Polis tahu, tapi dia kalau orang tak report polis, dia tak ambil. Orang nak report malah ada banyak sangat kes. Allahul musta'an. Baiklah. Allah kata apa? Inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Fa iyaya fa'budun, maka kepadakulah kamu ikhlaskan ibadat. Mana-mana pun, yang pentingnya ibadat tu mesti ikhlas. Kalau duduk di mana, di atas negara Islam, dalam negara Islam, tapi ibadat tidak ikhlas, ibadat bukan kerana Allah, riya, takabur, niat duduk main panggil-panggil toke-toke dalam kubur contohnya, walaupun dalam negara Islam juga bermasalah. Allah kata, iya ya fa'budun, ay akhlisu, ikhlaskan ibadat itu kepadaku. Allahu Akbar. Baiklah, tengok ayat 57. Ayat ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena tulis besar-besar di buku diary kita, di WhatsApp group kita, kalau boleh di screen kita ni, kita buka je handphone, tengok ayat ni. Ya Rabbi, tulis tuan-tuan, ambil sekali dengan terjemahan dia, tepek situ. Ayat 57. Kullu nafsin za'iqatul maut, thumma ilayna turja'un. Tiap-tiap diri yang bernyawa sudah tetap akan merasai mati. Ya Rabb, Allah makhtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, matikan kami dengan husnul khatimah ya Rabb. Thumma ilayna turja'un, kemudian kamu akan dikembalikan kepada kami untuk menerima balasan. Ayat ini pendek. Dalam ayat lain panjang lagi. Kullu nafsin wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamati faman zuhziha 'anil nar. Tuan-tuan tak ada. Ayat berapa tu? Yang panjang tentang za'iqatul maut tu. Tengok ayat ni, tengok nota kaki dulu. Kenapa Allah sebut? Kemudian kamu akan dikembalikan kepada kami untuk menerima balasan. Tengok nota di bawah, ada sebab. Ayat ini duduk setelah Allah Ta'ala perintahkan kepada umat Islam berhijrah daripada negeri kafir, daripada negeri yang tidak beriman, daripada negeri yang penuh dengan maksiat dan mungkar, hijrah. Ke mana? Kepada negeri yang terbuka untuk beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Tengok nota di bawah, 68. Berhijrah dengan meninggalkan tanah air, biasanya keadaan hal yang tidak begitu disukai oleh kebanyakan orang. Biasalah. Nak tinggal kampung, tinggal harta, tinggal keluarga, tinggal macam-macam. Sayang juga nak tinggal. Tengok, betul. Maka dengan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahawa perkara yang tidak disukai itu akan berlaku juga. Kalau tidak dengan berhijrah, maka perpisahan itu akan berlaku dengan kedatangan mati.
Oleh itu, baik kamu berhijrah pada jalan Allah supaya mendapat sebaik-baik balasan. Ayat ini para jemaah sekalian, Allah cerita kepada kita, ayat mati ni duduk tengah-tengah ayat hijrah. Kenapa? Hikmat tadi, bila orang mukmin ni sukar untuk nak berhijrah, payah kita nak tinggal harta, nak tinggal keluarga, nak tinggal rumah tangga. Allah kata, mu tinggallah. Kamu dengan dunia ni, sebagaimana yang selalu Abu Anas sebut, apa dia? Siapa? Kita dengan dunia, sama ada kita meninggalkan dunia atau dunia tinggal kita. Dua je. Maknanya kalau dunia tu punah, dia tinggal kita dulu. Ataupun sudah habis digunakan. Ataupun kita sudah mati, maknanya kita meninggalkan dunia. Jadi Allah kata di sini, muhijrahlah. Kalau tak hijrah pun, kamu akan mati juga. Kamu akan berpisah juga dengan dunia kamu. Wal mautu mufarriqu lil ahbab. Kematian itu memisahkan di antara orang-orang yang disayangi. Betul? Kematian itu memisahkan di antara kita dengan orang yang kita sayangi. Memisahkan di antara kita dengan harta benda yang kita sayang. Jadi belajar-belajarlah berpisah. Banyak hikmat. Di antara hikmat kenapa kita kena pergi haji. Kita sayang nak tinggal anak-anak. Tapi bila kita pergi haji, kita duduk di Mekah. Balik-balik tengok anak kita tenang, anak kita sihat, berharga benda selamat. Kita kata, oh kalau aku mati esok, alhamdulillah, Allah jaga. Ada ketenangan. Maka Tuhan kata, kalaulah kamu tidak tinggal harta sekarang, kamu akan tinggal juga. Fal aula, maka sebaik-baiknya kita tinggalkan harta benda kita. Fi sabilillah, pada jalan Allah, Allah Ta'ala akan balaskan jasa. Kita sayang pada harta, kita infak. Sebab bila kita infak, dengan SOP infak yang baik, secara sembunyi, tak bagi cerita kepada orang, itu darjat yang paling tinggi. Kita akan dapat harta kita telah menjadi milik kita. Tak ada lagi berebut harta pusaka lepas pada kita mati. Semua jadi milik kita. Allahu Akbar. Baiklah. Jadi Tuhan kata, setiap orang akan mati. Mu sayang ke harta ke, sayang ke rumahmu, mu akan tinggal. Fa innaka mufariquh. Dalam hadis saya kata, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah lama mana mu nak hidup, mu akan mati. Ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Mu sayang kepada orang berpada-pada, kamu akan tinggalkan dia. Allahu Akbar. Hadis ni banyak motivasi para jemaah sekalian supaya kita berhati-hati, beringat-ingat. Dan setiap benda akan mati. Mati itu satu sakit. Kita pun takut, tapi yang kita takut lagi, summa ilayna turja'un. Kamu akan dikembalikan kepada kulil hisab untuk dihitung, dikira semua perbuatan yang kita lakukan. Allahu Akbar. Baiklah. Habis nak jadi orang baik macam mana? Tengok ayat 58. Allah SWT bila dia bagi satu galakan, diberinya bagaimana cara untuk kita meraih kebaikan yang ditawarkan itu. Masya Allah. Tengok ayat 58. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. Dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh. Ini dua syarat yang tak boleh dipisah. Iman mesti serta dengan amal. Iman saja tak ada amal, itu dia panggil bahasa murjiah. Iman, amal. Nak jadi amal soleh, dua syarat pula. Syarat yang pertama ikhlas. Syarat yang kedua ikut Nabi SAW. Amalan ni tak boleh reka sendiri. Amalan perlu siapa? Perlu kepada bimbingan, panduan. Panduan kita duduk di mana? Duduk di sunnah.
Baik. Allah kata apa? Kami akan tempatkan mereka dalam mahligai-mahligai di syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Demikianlah balasan yang sebaik-baiknya bagi orang yang beramal soleh. Jadi orang yang beriman, dalam ayat lepas Allah kata kamu akan kembali kepadaku. Sudah pasti kita akan rasa cemas, cemas kita, cemas ke tidak? Rasa cemas, rasa gemetar, maka Allah bagi jalan. Ini jalan nak selamat. Amanu wa amilus salihat. Ada dalam hadis Nabi kata tak semestinya orang beramal atau boleh masuk syurga. Kita kata Nabi kata jangan kita ni semata-mata amalan kita kata ya Rabbi aku dah beramal. Allah yang menilai. Tapi kena buat amal. Kalau tak buat amal langsung orang panggil tak ada aset, tak ada dia punya saham. Baik. Beriman dan beramal yang soleh, Allah Ta'ala janjikan dengan pahala yang besar di sisi Allah. Tengok dalam hadis. Tuan-tuan dan puan-puan, hadis ini sangat menarik untuk kita perhatikan. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi kita bersabda, inna ahlal jannati yatara'auna ahlal ghurafi min fawqihim. Tengok, Tuhan sebut tadi al-jannat minal jannati ghurafan. Dalam syurga itu yang ada mahligai itu ghurafan. Dia tak sebut dalam terjemahan, tak sebut. Kami akan tempatkan mereka dalam mahligai. Mahligai itu syurga, ghurafan, merupakan mana bilik-bilik yang begitu cantik. Tengok Nabi sebut di sini dalam hadis ni, tafsir kepada ayat. Ahli-ahli syurga ia tarau nampak melihat ahlal ghurafi min fawq. Kita akan tengok orang duk atas tu, oi nampak comel, berkelip, berlinak-linak comel. Kama yatara'aunal kaukabad durri al-ghabiri fil ufuq. Sebagaimana kamu tengok bintang yang berkelip comel di langit tu. Kita duduk bawah ni, kita tengok orang syurga di tingkat tinggi. Ui, comelnya tempat dia, ya Rabbi. Kita yang darjat rendah ni kak, cemburulah tengok, Masya Allah, dia atas dunia dia, apa ibadat yang dia buat. Nabi kata apa? Sebagaimana yang kamu tengok, kaukabun durriyun, bintang yang berkelip. Litafadul ma bainahum, Allah nak bezakan kelebihan di antara kita. Orang ni baik, ahli masjid, tapi dia pergi masjid tak ikut SOP sunnah. Pergi masjid, buat tak tahu apa. Yang seorang lagi pula yang duduk di kaukabun duri, nak keluar daripada rumah siap dah. Belum masuk waktu dah berwuduk. Selepas wuduk dia baca doa. Bila dah baca doa lepas wuduk, 8 pintu syurga dibuka. Masya Allah, belum pergi masjid lagi. Pakai comel-comel. Yang laki-lakinya berwangi-wangian, yang wanita tu wangi, jangan bangun pada orang. Dia panggil wanita ni khas untuk dia je. Pergi masjid, berjalan tu baca doa masjid, sampai di masjid, tahiyatul masjid, Allahu Akbar, duduk sah depan. Tak sama dengan orang yang duduk mari, duduk bobe-bobe, duduk buat, bercakap entah benda. Tengok. Qalu ya Rasulullah, tilka manazilul anbiya la yabgha ghairuhum. Rasulullah, yang kita nampak berkelip bintang itu untuk nabi-nabi ke, tidak orang lain ke? Qala bala, Nabi kata ya. Wallazi nafsi bidik rijalun amanu billah. Bukan nabi saja, orang yang beriman kepada Allah, wasaddaqul mursalin, mereka juga membenarkan dakwah Rasul-Rasul, mereka akan berada di sana. Hadis ini sahih, rawahu al-Bukhari wa Muslim wal lafzul al-Bukhari. Allah. Ada satu lagi hadis. Ini hadis ni dekat dengan kita tuan-tuan. Jangan duk rasa jauh. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati ghurfatan yura zahiruha min batiniha. Ni semangat. Dalam syurga nanti ada bilik-bilik. Nampak duduk dalam, nampak di luar, luar nampak dalam. Macam kalau lah dunia ni kita panggil bilik daripada kristal. Kristal tak. Oh, nampak comel, nampak cerah dalam. Wa qala Abu Musa al-Asy'ari,
Abu Musa ni seorang sahabat. Comel. Zaman tu tuan-tuan bukannya ada bilik kristal macam zaman kita lah. Ni comel-comel nampak. Zaman orang baru duduk lain kemah-kemah tu. Abu Musa tanya, liman hiya ya Rasulullah? Untuk siapa itu Rasulullah? Comelnya. Kita dengar pun rasa semangat nak pergi ni. Abu Musa dia ingat Nabi sebut untuk orang Nabi, untuk Rasul, untuk para syuhada. Rupa-rupanya untuk kita tuan-tuan dan puan-puan. Tulis yang pertama. Liman alanal kalam. Bagi orang yang lembut cakapan dia. Cakap baik. Maksud lembut di sini cakap baik. Bukan cakap kasar, bukan cakap bohong, bukan cakap kelentung. Itu mana alanal kalam. Bukan kata saya lembut tapi bohong. La, itu termasuk dalam cakap bohong, tidak masuk dalam ini. Ini ada setengah orang ni dengan sebab lembut cakap menarik perhatian kita, walaupun hadis palsu, hadis kelentung semua dibawa, tapi tak apa, ustaz ni lembut cakap. Ada ustaz tu sungguh tu kasar. Buka-buka video jekah orang macam ini masalah juga. Kita pendakwah ni berhati-hatilah tuan-tuan. Semua mata memandang kepada kita apa yang kita nak cakap. Yang pertama, cakap baik. Yang kedua, wa at'amat ta'am, banyak beri makan pada orang. Buat jamuan. Mana boleh buat jamuan ustaz PKP? Saya tak kata panggil ke rumah. Kita siapkan makanan, pack siap-siap, masuk dalam bungkus, hantar je ke mana-mana. Untuk orang miskin, tak miskin, semua orang makan. Muslimat makan. Orang kafir makan pun kita boleh pahala juga. Likulli kabidin ratbin ajrun. Nabi kata setiap makhluk yang bernyawa itu ada pahala. Kecuali kafir harbi, cerita lain. Bagi makan. Payah sangat nak makan musim PKP ni. Payah. Masuk je akaun ke NGO yang bersedia untuk hantar makanan ke rumah orang miskin. Sampai juga. Masya Allah. Allah. Yang ketiga. Ini mencabar. Wa bata lillahi qa'iman wan nasu niyam. Orang yang bangun bermunajat, beribadat, bertahajud lillah, kerana Allah. Wan nasu niyam, di saat orang lain tidur. Hadis ini tanda tuan-tuan rawahu Ahmad wal Hakim wa sahahahu jam'u minal muhaqqiqin, mengatakan hadis itu sahih. Alhamdulillah. Sebab itulah saya duk kempen sangat-sangat. Kerana itu saya kempen sangat-sangat, tuan-tuan dan puan-puan yang mampu bangun tahajud malam-malam, usah menyertai program-program yang dianjurkan. Tak payah. Zoom lah, Google Meet lah, apa benda, tak perlu. Kita bergoogle je dengan Allah Azza wa Jalla. Bangun tahajud senyap-senyap. Tak payah cerita dengan orang. Kalau kuantan, kenapa you tak ikut kita punya join kita punya group? Kenapa you tak ikut? Kata tak apalah. Kamu buatlah. Tapi saya lebih suka privasi, suka bersendirian. Dalam bahasa Arab dipanggil berkhalwat kita dengan Allah Azza wa Jalla ni. Wa batu lillahi qa'iman wan nasu niyam. Kenapa solat tahajud itu solat yang paling afdal? Kenapa kita bermunajat pada waktu malam itu afdal? Sebab dia nak sembunyi rahsia di antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana nasihat Imam Syafi'i. Syafi'i kata apa? Siapa dia nak cerahkan dada dia, nak cerahkan hati dia, 3 perkara dia kena buat. Tulis tuan-tuan. Kalau tak tulis, tengok dalam poster kita di Facebook sudah ada. Yang pertama, tarkul kalam fi ma la ya'ni. Catat. Ini yang menghalang kita daripada kemanisan beribadat rupanya. Tinggalkan perkara yang tak ada kena-mengena, yang kita tak ada faedah. Ini tidak ni, semua benda nak ulah belaka. Minyak naik pun ulah, minyak turun pun ulah. Cerita tu cerita ni tak ada faedah, tinggalkan. Malayak ni yang tak ada kena mengena dengan kita lah. Kalau benda tu ada kaitan dengan kita, amar ma'ruf nahi munkar, itu kita kena bercakap. Jangan jadi syaitan bisu pula. Yang kedua, tarkuz dzunub wa jinabil ma'asi. Tinggalkan dosa-dosa yang lepas, taubat, istighfar,
dan jauhi maksiat yang akan datang. Jangan ada dalam kepala kita, habis PKP ni aku nak pergi tempat maksiat maksudnya. Yang ketiga, kata Syafi'i, wal yakun bainahu wa baina rabbih khabiyatun min amalin. Hendaklah ada di antara dia dengan Allah rahsia yang tersembunyi. Kita puasa orang tak tahu, kita zikir orang tak tahu, kita baca Quran orang tidak tahu, kita bangun tahajud malam-malam, kita dengan Allah Azza wa Jalla. Ni grup-grup Zoom apa ni, grup-grup yang duduk attack orang pagi-pagi ajak tahajud sekali ni, saya kata membimbangkan kerana merosakkan reputasi hubungan kita secara sembunyi-sembunyi dengan Allah. Syafi'i kata, kalau ketiga ni kita buat, Allah Ta'ala akan bukakan dada kita, hati kita, cerahkan dada kita, dan dia akan ingat kepada kematian, kerana ingat kepada mati itu akan menutup banyak lorong-lorong kelaraan dan kemaksiatan. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan Allah cerahkan dada kita, Allah lapangkan dada kita, cerahkan hati kita dengan 3 perkara yang dinasihatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Baiklah, tengok ni, Nabi sebut 3 ya. Alanal kalam, at'amat ta'am, batalillahi qa'iman wan nasu niyam. Jangan peduli, abaikanlah grup-grup yang ada itu kacau. Grup mengaji ni tak apalah, tak ada masalah. Tapi grup ibadat khas kita dengan Allah Azza wa Jalla, tak perlu disibuk-sibuk dengan orang lain. Saya bimbang, seronok je duduk ramai-ramai ni, tak dengan orang tu, orang ni. Biarlah kita dengan Allah, orang tak tahu tak apa. Baik, kita pergi habiskan ayat kita ni dulu. Allah kata apa? Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai-sungai. Demikianlah balasan yang sebaik-baiknya bagi orang yang beramal saleh. Ni'ma ajrul amilin. Syurga yang kekal, sebaik-baik balasan kepada siapa? Kepada orang yang saleh. Alhamdulillah. Habis, macam mana saya nak jadi orang saleh? Bagaimana kita nak istiqamah? Dapat beribadat kepada Allah Ta'ala, beriman dan beramal saleh bagaimana? Tengok ayat 59, ini tip yang Allah Ta'ala bagi sebagai penutup perbincangan kita di sini. Allazina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Yaitu mereka yang sabar melakukan ibadat. Tuan-tuan, kita sudah sebut sabar itu ada 3 kategori. Yang pertama, sabar melakukan ibadat. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar di atas ujian dan cabaran yang mendatang. Sama ada di-attack oleh orang kafir, sama ada diterjah oleh puak-puak munafikin, ataupun siapa saja, ataupun ujian yang datang dalam kehidupan, kesakitan, kesempitan hidup dan sebagainya. 3 kategori sabar. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka pula setelah berusaha melakukan kebaikan, mereka bertawakal, berserah diri, bertawakal bulat-bulat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kena usaha dulu. Aqil hawa tawakal, ikat tali unta dulu, baru kita tawakal. Ni buat kerja dak, tak apalah, kita tawakal taklah Tuhan nak masuk syurga kat syurga. Ayat dia. Jangan main-main dengan Allah. Baiklah para jemaah sekalian, maka allazina sabaru ala ta'atillah. Orang yang sabar melakukan ketaatan, sabar menghadapi tribulasi, mihnah yang dibuat oleh puak kafir, sabar meninggalkan kampung halaman bagi orang yang berhijrah kerana semata-mata nak lari daripada fitnah, dan mereka bertawakal kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan beri tempatnya dalam syurga yang nampak batinnya, nampak zahirnya. Masya Allah. Allahu Akbar. Hari ni kita nak hijrah, ada lagi kena hijrah tu. Tak ada hijrah dan nak pergi Madinah pun tak boleh.
Dia panggil, dia al-hijrah, kata ulama, hijrah tu ada dua. Satu hijratul abdan, satu lagi hijratul autan, satu lagi dia panggil hijratu al-qulub. Hijrah kita dengan hati kita ni. Kita kadang-kadang duduk dengan orang ramai, tapi hati kita hijrah kepada Allah. Kita tak campur dengan orang. Duduk sekali dengan orang. Kita tak terprovokasi sekali dengan isu-isu yang dimainkan oleh manusia. Barulah kita selamat, insya-Allah. Jangan lebih hover, kalau tidak jadi macam pengikut ajaran sesat baru ni. Duduk sebar dia mimpi kiamat bila-bila, dia bina satu geng, kumpulan, bawa pada ajaran sesat, tak payah. Cukuplah kita berjamaah, kita belajar ilmu yang benar daripada Nabi SAW. Tak usah cari yang pelik-pelik. Janji-janji palsu yang dibuat tanpa mari daripada Nabi, abaikan. Janji-janji dunia ni pun, kalau orang nampak berjanji saja tak buat, tinggalkan mereka. Baiklah kita kembali kepada Allah biqalbin salim. Baik para pelajar sekalian, seperti biasa, kita tak boleh tamatkan pelajaran begitu saja. Kita simpulkan dengan beberapa faedah yang kita ambil daripada ayat yang kita baca tadi. Ayat 53 sampai 59. Apa dia faedah dia? Yang pertama, tuan tu tengok, Allah kata apa? Bila kafir cabar Nabi, cabar apa? Nak tu azab cepat. Allah jawab, walaula ajalum musamman laja'ahumul azab. Kalau tidak kerana Allah dah tetapkan satu perkara itu, sentuhlah mereka akan ditimpa azab. Kata di ulama tadabbur kata apa? Anna af'al Allah subhanahu wa ta'ala muqaddaratun munazzamatun. Semua perbuatan yang Allah Ta'ala nak buat kepada hamba dia ni sudah ditakdirkan, sudah berstrategi. Dia bukan kata meminta lah. Allah kata Abu Jahal akan mati pada perang Badar. Dia kerah kepala, dia minta, dia cabar di Mekah. Sabar Muhammad, sabar. Kita jumpa tahu yang kedua bulan Ramadan di Badar, mati Abu Jahal di sana. Tunggu dulu. Maknanya la ta'ti musadafah bi ghairi ilmin. Dia tak mari kom gitu je. Allah Taala sudah ada strategi, sudah ada perancangan, orang ni mati di sini pada tarikh sekian. Kita kadang-kadang kalau boleh, kita orang yang kita tak suka nak suruh mati selalu. Tapi orang tak suka, yang kita tak suka itulah panjang umurnya, masya-Allah. Panjang umur dia, Allah bagi peluang kepada dia, mudah-mudahan dia bertaubat ataupun dia menambahkan lagi azab Allah azab kat atas muka dia. Nauzubillah. Baik para pelajar sekalian, yang kedua, walaula ajalum musamman laja'ahumul azab. Kalau tidak ada tempo, mereka akan ditimpa azab. Dia minta je, selalu. Boleh jadi lidah dia terjelai ke, muntah ke darah kata orang, mari petir, boleh je. Tapi Allah Ta'ala beri peluang pada dia. Kata di ulama tadabbur kata apa, di antaranya Ibnu Ashur rahimahullah, dia kata aradallahu ta'khirahu li hikamin alimaha. Allah Ta'ala lewatkan tindakan itu kerana hikmah yang Allah Ta'ala tahu. Di antaranya imhaluhum liyu'min. Allah bagi tempoh supaya mereka beriman setelah mereka menerima ancaman. Dan alhamdulillah, andai kata Nabi doa kematian pokok kafir Quraisy di Mekah, ramai dalam neraka keluarga dia tu. Tapi dengan izin Allah Ta'ala diberi tempo. Abu Jahal dengan geng-geng dia sudah mati dalam peperangan Badar. Mereka masuk Islam berduyun-duyun. Bila? Pada pembukaan Mekah tahun yang ke-8. Waktu Nabi ke Taif, sebelum hijrah, sebelum Isra Mi'raj, dilontar dengan batu. Malaikat minta izin untuk nak hempak atas kepala Saqif, Taif, 2 bukit besar. Ambil pinjam bukit di Mekah, bom atas kepala. Nabi kata, la, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullah. Nabi kata, sabar malaikat, aku mengharapkan Allah Ta'ala keluar daripada anak cucu mereka orang yang sembah Allah. Alhamdulillah. Lepas buka kota Mekah, Nabi pergi ke kepung Taif. Tak lama, berduyung wafdu Saqif datang beriman, semuanya masuk Islam. Kita kata alhamdulillah, sabar tuan-tuan. Yang ketiga, yauma yaghshahumul azabu min fawqihim. Allah kata apa? Ketika datangnya azab dari atas dan dari bawah.
Ulama tadabbur kata, "Izamu hadzal azab." Azab yang menimpa itu berat. Allah Ta'ala sebut, mari daripada atas dan dari bawah. Jangan main. Mau mari atas. Ada kalanya mari dari bawah. Kita tak tahu. Mari dari atas contohnya. Kalau kepala air, atas. Lemas, bawah. Na'udzubillah. Kita minta berlindung. Bacalah doa kita ni insya-Allah. Allah Ta'ala selamat kita dari atas, dari bawah kita insya-Allah. Yang keempat, bila mereka masuk dalam neraka, wa yaqulu zuqu ma kuntum ta'malun. Malaikat kata, "Hei, zuqu, rasalah apa yang kamu buat atas dunia dulu." Kerah kepala, tak dengar kata. Cabar Nabi. Di sini kata di para ulama, anna ta'zibal kufar jismiyun wa nafsiyun. Allah Ta'ala azab puak kafir ni, body dia dan juga apa panggil, nafsi ni, jiwa mereka. Tengok, bodinya sakit kena azab, tapi jiwa pula diseksa dengan kata-kata mereka. Zuku, silakan, rasakan. Main-main kita dah. Allahu Akbar. Para pelajar sekalian, ayat yang kita tadabbur, yang kita baca ini, insya-Allah akan menambahkan ketakwaan kita, meningkatkan kepahaman kita. Yang kelima, Allah Ta'ala perintah supaya berhijrah. Ya ibadiyallazina amanu, inna ardi wasi'ah fa iyaya fa'budun. Orang yang beriman, inna ardi wasi'ah, bumi aku ni luas. Kalau tak boleh ibadat sini, pergi kat lain. Kata di para ulama, dia kata, yajibu ala kulli man kana fi baladin, wajib orang yang duduk negeri yang tak boleh beribadat kepada Allah, dia kena hijrah. Jangan buat ambil. Kenapa Allah Ta'ala? Kenapa mu tak solat? Ya Rabbi, saya duduk negeri kafir. Dah cari apa tempat kafirnya? Negeri aku luas lagi. Banyak negeri kafir pemerintahnya, tapi dia benarkan Islam berkembang, tak ada masalah. Orang duduk di barak boleh buat pusat Islam, boleh buat apa-apa. Ada setengah negeri yang diperintah oleh orang Islam pula dikekang kuat. Ada juga macam tu. Pemerintah yang tauhid anak orang Islam lebih dahsyat daripada tauhid kafir ada kalanya. Wallahu alam. Jadi kita kena lari. Kalau kita duduk tempat kita ni, kena hijrah juga. Ya. Contohnya awak duduk dalam satu taman, tak ada orang solat Jumaat sini. Yang adanya orang duduk muzik, duduk karaoke, duduk menyanyi, duduk lompat, duduk bunyi anjing siang malam menyalak. Eloklah kita pergi intai-intailah taman lain. Kalau kita rumah sewa sini, tinggal pergi sewa lain pula, cari rumah yang masjidnya makmur, masyarakatnya beribadat. Lebih baik daripada kita duduk di tempat lara, nak dengar azan pun tak dengar, duduk dengar anjing menyalak je di siang malam. Kenapa marah dengan anjing? Saya tak marah dengan anjing, ibaratnya saya tak nak sebut nama jenis manusia, kan? Bila ada anjing tu, tuan-tuan tahulah ramai orang yang bukan Islam kat situ. Yang keenam, kullu nafsin za'iqatul maut thumma ilana turja'un. Allah kata semua kita ni akan mati, akan kembali kepada Allah. Mu tak sudut sayanglah ke harta kamu tu. Kalau kamu sayang pun kamu tinggal juga. Fa innaka mufariquh, kamu akan berpisah juga dengan dia. Jadi baiklah kamu berpisah kerana Allah. Kalau mati pun, contohnya hijrah zaman dulu bukan senang. Pikul barang, jalan di padang pasir. Kalau mati tengah jalan, mati kerana Allah. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajru 'ala Allah. Siapa dia keluar semata-mata kerana Allah, mati tengah jalan, Tuhan kata pahala aku sedia untuk kamu. Daripada kamu duduk mati terjelebek dekat situ, dengan duduk dekat harta yang kita tak apa jadi, baiklah kita, dia panggil orang yang bijak, orang yang boleh memilih kematian yang mulia. InsyaAllah kita doakan, ya Allah, Allah makhtim lana bi husnil khatimah. Matilah kita semua ni dalam keadaan yang baik, mengucap 2 kalimah syahadah, beribadat kepada Allah, ikhlas kepada Allah, ikut sunnah Nabi SAW. Baik, yang ketujuh, alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang sabar dan bertawakal.
Ayat ini mengajar kepada kita makna hidup kita ni tak akan sunyi daripada kesusahan. La yang fakun an amrin syaq. Bila kita akan menghadapi susah, di situlah kita kena sabar. Di mana ada susahan, maka para ulama mengatakan sabar itu kita kena tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sebab apa? Bila kita tawakal kepada Allah, as-sabatu ala zalik. Allah Ta'ala akan beri keteguhan jiwa kita. Dalam surah At-Talaq ayat 3, ayat apa panggil? Seribu dinar. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa dia bertawakal, Allah jaga dia. Yang kedua, anna sabrahu yakunu ibadatan. Sabar itu ibadat. Sebab apa musabar? Kerana nak jaga syariat Allah, nak jaga agama Allah, nak jaga iman. Tapi penjagaan ni tidak rapi kecuali dengan kita iktimad di atas pertolongan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Yang ke-8. Allah kata, ya ibadi fa'budun. Hei hamba aku, sembah aku. Allah Ta'ala dah sebut kita hamba dia yang beriman. Kenapa dia suruh sembah? Jadi macam dia panggil dalam bahasa Arab, kata dia panggil tahsilul hasil. Ambil benda sama, ya, berulang balik. La. Ulama kata di situ dua faedah. Yang pertama faedah al-mudawamah. Orang hamba aku yang beriman, teruskan ibadat sampai kamu mati. Itu dia panggil mudawamah. Satu. Yang kedua, u'buduni, dengan mana ikhlaskan ibadatmu kepadaku. Masya Allah. Jadi arahan ini iaitu untuk merealisasikan istimrar, berterusannya ibadat kita kepada Allah. Yang ke-9, fa iyaya fa'budun, naklah kamu hanyalah kepada aku kamu sembah. Yush'ir, Allah Ta'ala sebut di sini bahawa arahan berhijrah itu untuk semata-mata nak menzahirkan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Semata-mata nak beribadat kepada Allah. Itu sebab kita diminta supaya berhijrah. Yang ke-10, yang terakhir, mufaraqatus jasadi liruh. Nak berpisahnya jasad dengan ruh ni payah, tuan-tuan. Sebab apa payah? Sebab benda dah sebati. Ruh dengan jasad ni daripada awal lagi duduk dua tu. Tapi tiba-tiba kita nak pisahkan dia. Sebab itulah sangat susah nak keluarnya ruh itu daripada tubuh. Maka Allah gambarkan kullu nafsin Tengok. Bahasa Arab ni kalau cara sebutan dia payah tu, mana susah dia. Kullu nafsin za'iqatul. Ini dipanggil ilmu tadabbur. Kita jangan dengar saja, oh Allah sedapnya suara dia tu. Tak. Suaranya bagus, tapi maghza dia. Za'iqatul maut. Setiap jiwa tu akan merasai. Pasal Tuhan kata merasai. Tuhan tak kata setiap benda dia tak akan mati, tapi dia sebut za'iqah. Mana merasai. Sebab merasai, payahnya jasad roh nak berpisah dengan jasad yang sudah sebati. Oh, dia kata tu orang beriman tu senang. Yang pentingnya senang ke susah, tapi gambaran nak mati tu bukan senang. Gambaran nak mati bukan satu benda yang mudah, bukan satu benda yang senang. Para jemaah sekalian, kita berdoa, Allah mahawin alaina sakaratil maut. Ya Allah, permudahkanlah urusan kematian kami dan mati kami dengan husnul khatimah. Itulah doa kita sentiasa. Semoga minta apa-apa pun, nak kata apa, setengah orang ni dia bermenu-menu pula. Ya Allah, mati aku pada malam Jumaat, mati aku dalam keadaan berwuduk. Kita je payah sangat. Kita minta yang Allah Ta'ala ajar kepada kita kalimah pendek, mati aku dengan husnul khatimah. Bila husnul khatimah tu nak berlaku kepada kita, ya Rabbal Alamin, ketika itu Allah Ta'ala akan matikan kita dalam keadaan sebaik mungkin. Kalau kita nak buat senarai, payah. Ya Allah, mati aku malam-malam Jumaat, mati aku di Madinah, mati depan Kaabah, mati tengah solat, mati tengah baca Quran, mati tengah... Jadi panjang cerita. Allah ajar kita bahasa yang pendek tapi merangkumi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Allah makhtim lana bi husni al khatimah. Husnul khatimah tu kan, pandailah Tuhan nak atur macam mana cara. Baiklah.
Ayat ini dia panggil zu syujun. Banyak lagi benda kalau kita nak ulang juga tuan-tuan kita akan rasa, tuan-tuan sendirilah ulang tadabbur ayat tentang kematian ini. Kenapa Allah kata za'iqatul maut? Tengok dalam penduduk neraka tadi, malaikat kata apa? Bila orang itu masuk dalam neraka, wal iyazubillah, malaikat kata apa? Wa yaqulu zuqu. Subhanallah. Tengok ayat ni 2 kali zuqu. Rasalah apa yang kamu nak atas dunia dulu. Bila ayat kita orang nak mati, za'iqatul maut. Rasa kesusahan mati. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setelah kami bertadabbur pada ayat-ayat-Mu yang menyebut tentang kematian itu suatu kesakitan, sakaratul maut suatu benda yang berat, maka ya Allah, hawwin alaina sakaratul maut, permudahkanlah urusan kematian kami. Mati kami dalam keadaan beriman kepada-Mu ya Allah, mati kami dengan husnul khatimah, serta cucurilah rahmat-Mu, kurniaan rahmat maghfirah-Mu kepada 2 ibu bapa kami yang berada dalam kubur, dan berikanlah kesehatan dan kebaikan kepada ibu bapa kami yang masih hidup, dan matikan kami dengan mereka dalam husnul khatimah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.